My brothers, my nakama yang masih belajar maupun yang telah bekerjaya. Kalau sebelum ni korang just beli t-shirt One Piece je kan, dan beli t-shirt dapat t-shirt je. But hari ni aku nak buka peluang kat korang seluas-luasnya. Di mana? IG Shop Scoverto Hub, Malaysia #1 anime merchandise, menawarkan t-shirt Mugiwara Edition, yang mana kalau korang beli satu helai percuma stiker, beli dua helai percuma keychain dan stiker, beli tiga helai percuma stiker, keychain, frame. Dan tak cukup dengan itu, untuk warga Semenanjung, korang akan dapat postage percuma dengan pembelian 3 helai ke atas. Jangan cakap abang lupa dekat warga Borneo, korang pun berpeluang untuk mendapat free gift yang sama dan free postage untuk korang juga dengan pembelian 4 helai ke atas. Cepat guys, get it now dan cargas, sebab this Mugiwara Limited Edition ini hanya akan dibuka sampai 25 Oktober sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Ni bukan pre-order tau. Get it now. Ikuzu Yarudomo. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright, dalam video ni aku nak kupas sikit spoiler chapter 1029 dan juga nak sambung mengupas chapter 1028 focusing on Sanji part. Tapi sebelum tu kita cerita dulu spoiler chapter 1029, okay? Supaya kita dapat the general idea what will happen dalam chapter 1029 before we could do any speculation, okay? Alright, before aku proceed, again special thanks to my Patreon yang sekarang ni alhamdulillah dah ada 18 orang yang join Patreon. Shout out kepada membership Gear Third, Rizkian, Syazwan, Double N dan Nazrul Hamzah, dan special shout out kepada Yusuf Daniel, membership Gear Fourth. Guys, don't forget to subscribe to Yusuf Daniel channel, okay? Dan thank you juga kepada korang yang dah pun beli Mugiwara Edition punya t-shirt. Aku really appreciate it so much. Ada yang sampai beli 5 helai, 19 helai, 11 helai pun ada. Gila tak gila Nakama Kimi Scoverto ni. And again, my brother, insyaAllah lepas ni aku akan bawakan kepada korang lebih banyak lagi video-video, if possible every day, dan dengan teori-teori yang menarik dan fakta-fakta terkini untuk korang semua. Alright, let's proceed with the content. Saya suka herbal ni. Kelapa dan orchid bagus untuk rambut. Saya nak balik duit saya. Apa masalahnya, Cik? Chapter 1029 nanti akan dijudulkan sebagai Tower atau Menara, dan kita tak diberikan info berkenaan what the cover page will be. Is it still Oda nak teruskan dengan cover request ataupun color spread atau new cover story by Oda? Alright, dalam spoiler ni special thanks to Redon from the Arlong Park Forum kerana menyediakan kepada kita di spoiler a total of 17 point altogether, but enough untuk memberikan kepada kita a rough idea what will happen in chapter 1029. Dan kepada korang yang tak tahu, ni aku nak bagi tahu kat korang, aku dapat spoiler ni pada 20 hari bulan 10. So mungkin masa aku upload video ni spoiler dah pun bertambah ke apa ke. So aku nak bagi tahu lah apa yang aku dapat daripada spoiler ni as at this date. So video ni lah yang aku hasilkan. Dan dalam spoiler ni juga memberi gambaran kepada kita berkenaan scene Sanji dan Queen, sedikit scene antara pertarungan Big Mom versus Law dan Kid, dan scene pertarungan antara Hawking dan Killer. Alright, untuk babak antara pertarungan antara Queen dan Sanji, kita bakal didedahkan berkenaan niat Judge menghasilkan anak-anak dia. So kita tahu yang tujuan Judge sebenarnya adalah untuk menghasilkan manusia dengan exoskeleton yang dibekalkan dengan tenaga dan stamina yang luar biasa, dan begitu juga dia mahu menghasilkan sejenis manusia tanpa perasaan. Dan perkara tersebut kita boleh tengok pun what happened to Ichiji, Neji dan Yonji, but tidak kepada Sanji dan Reiju. Okay, aku tak nak kupas panjang, just sembang sekali lalu je speculation aku, okay? Kemudian kita juga boleh melihat Sanji masih lagi berada dalam keadaan kejutan yang besar dengan perubahan yang telah berlaku dalam diri dia, menyebabkan Sanji telah cuba untuk meninggalkan medan pertempuran antara dia dengan Queen untuk figure out what just happened to his body. Namun Queen tidak membenarkan Sanji berlalu pergi dan telah mengejar dia sambil kembali mendesak Sanji untuk menunjukkan kepada dia the red suit itu. So pada aku, sebagai rival kepada another inventor or scientist, pada aku one thing je kenapa Queen nak sangat tengok red suit adalah sebab dia mungkin nak create something like that suit juga once this battle is over. Sebab yelah, Queen seolah-olah diberi tugasan untuk berikan power booster kepada troopers Beast Pirate selain dari Smile.
Dan mungkin dia came out with something like Ice Demon to amplify the energy of the troopers. So kalaulah Queen dapat tengok red suit tu dengan mata kepala dia sendiri dan dapat lihat macam mana red suit itu berfungsi, sebagai saintis juga, surely Queen dapat agak sedikit sebanyak how the red suit work dan mampu juga, even tak boleh hasilkan sebiji pun macam red suit tu, maybe boleh copy sedikit sebanyak fungsi red suit itu. So after this, all the Beast Pirate akan dibekalkan dengan red suit version Queen. Maybe lah kan. Ini just spekulasi aku je lah. Okay. Kemudian kita beralih ke scene pertarungan antara Big Mom versus Law dan Kid. Di sini kita dapat melihat Kid mengalami kesakitan di bahagian kepala yang agak parah dan hampir-hampir dikalahkan oleh Big Mom. Dan lepas tu kita dapat melihat babak pertarungan antara mereka bertiga dalam chapter 1029 nanti. Kemudian scene telah beralih ke arah pertarungan antara Killer versus Hawkins, yang kemudiannya barulah kita mengetahui punca Kid sakit kepala secara tiba-tiba tadi adalah disebabkan perbuatan Hawkins yang menjaringkan nyawa dan kesihatan Kid dengan sebuah teknik dolls yang Hawkins miliki. So dalam babak antara Hawkins menentang Killer ni, kita akan melihat satu perbualan panjang between both of them. Kemudian di penghujung perbualan mereka, Killer telah bertanya dua soalan berkenaan the nature of Devil Fruit Hawkins dan tentang baki patung jerami yang tinggal dalam tubuh Hawkins. So dalam babak ni kita dapat menyaksikan bahawa Killer ternyata lebih kuat berbanding Hawkins. Namun muslihat Hawkins yang menjadi benteng kekalahan dia dalam pertarungan antara dia dengan Killer. Setelah Killer faham tentang how the Devil Fruit of Hawkins work dan bilangan patung jerami yang tinggal dalam tubuh Hawkins, jadi Killer dapat mengalahkan Hawkins dengan mudah, which is Killer telah memotong tangan kiri Hawkins menyebabkan patung jerami Kid terkeluar dan mengalahkan Hawkins yang tidak lagi memiliki any straw dolls dalam tubuh dia. Dan sebelum Killer mengalahkan Hawkins, Hawkins sempat mengeluarkan satu card, dan card tersebut adalah tower yang bermaksud the collapse of the old dengan a new way sebagai maksud yang terselindung. So oleh kerana card tersebut menjadi tajuk besar dalam chapter 1029 ini, maybe ia akan memberi satu clue kepada kita in the future. Tak apa guys, kita simpan dulu clue ni kemas-kemas. Nanti masa kita nak berteori, kita guna balik. So guys, that's all spoiler yang kita dapat setakat video ini dihasilkan. Maybe in future akan keluar detail lagi spoiler ni, but masa tu mungkin aku dah tak bahas dah kot, sebab kita terus tunggu chapter keluar je. Okay, and part paling menarik dalam info yang disudukan oleh Redon kepada kita kat sini adalah minggu depan tiada Choti. Alhamdulillah. Alright guys, now let's move on to chapter analysis 1028 tentang Sanji. Siapa nak come first? Dalam segmen SNF hari ini, aku nak highlight channel Lollipop Orange Review, di mana channel ini adalah channel unboxing dan review figure-figure anime dengan harga mampu milik untuk kongsi dengan korang sebelum korang beli figure tersebut. So as at this video dihasilkan, channel dia baru mengumpul 157 subscribers dan telah menghasilkan lebih 40 videos. Dan aku difahamkan channel ini akan upload new video setiap hari Ahad. Jom guys, kita sama-sama support channel Lollipop Orange Review so that channel dia dapat capai 1k subscribers dalam masa terdekat, dan giveaway menanti anda dari channel ini setelah channel ini berjaya cecah 500 subscribers. Link channel ini aku tinggalkan di ruangan description di bawah. So sebelum-sebelum ni banyak komen yang aku tengok yang mengatakan yang Sanji akhirnya telah accept red suit dalam kehidupan dia, atau is a booster atau power up kepada Sanji yang mana dia akan gunakan in every battle when needed. So ternyata kita tersalah di sini. Cuma apa yang telah kita tengok sebelum ni, despite kebencian dia terhadap Vismok family, but dia still menggunakan the red suit in some circumstances. But itulah yang menjadi persoalan besar kat sini adalah kenapa dia tak nak pakai pula red suit ni masa lawan dengan Queen, sedangkan masa dia lawan dengan Page One dia boleh pula pakai. Lepas tu masa selamatkan Momo boleh je pakai, dan masa dia pergi cuci mata dulu pergi ngendap Nami, relax je dia pakai kan. So maybe pada aku adalah setiap kali dia pakai red suit tu, orang kenal dia sebagai salah seorang dari pahlawan Jerma Double Six. So mungkin disebabkan itulah dia dah tak nak pakai, sebab dia tak nak langsung dikaitkan dengan Vismok. Dan kita boleh tengok dalam chapter ni juga, nak sebut perkataan family pun dia tak nak. So maybe pada awal dulu dia pakai red suit adalah disebabkan dia fikir orang tak kenal dia dan dia nak orang kenal dia sebagai Osoba Mas. Kau ingat lagi tak guys? Namun what happened was, masa Sanji pakai red suit kat bathhouse tu, dan Kantoi lepas nampak something private kat sana, X-Drake kenal Sanji sebagai Jerma Double Six.
Stealth Black. Begitu juga masa Sanji lawan dengan Page One, Law kenal Sanji dengan nama Germa Double Six, The Stealth Black, instead of the product branding yang Sanji cuba nak create, which is Osoba Mask. So benda tu merimaskan dia tau. Dan kita boleh tengok masa awal-awal Sanji nak bertarung dengan Queen, immediately Queen cerita pasal Judge, Red Suit and so on. Member dah lah meluat kat bapak dia. Queen pula duk cerita-cerita tentang macam tu kan. Memang tak nak lah kawan nak pakai red suit tu kan. Okay, first of all, aku nak minta maaf sangat-sangat kepada Sanji fans, but kita kena terima hakikat bahawa lepas time skip, kita boleh tengok Sanji dikalahkan beberapa kali. Dia lawan dengan Virgo, dia kalah. Dia lawan dengan Doflamingo, dia kalah. So dalam situasi yang sama juga dengan Queen kat sini, yang memiliki bounty even higher than Doflamingo, kalau Sanji tak guna red suit dia, Sanji akan kalah. Dan awal-awal lagi, masa dengan Black Maria, Sanji dah kalah dah. Yalah, despite his nature yang takkan sakiti wanita, but the fact is he lose. Dan pertarungan yang Oda bagi kat Sanji ni pun adalah berupa off screen, dan pertarungan yang tak habis, di mana dia mengalahkan Yonji off screen. Lawan Page One tergantung, lawan X Drake pun tergantung. Yes, kita kena admit juga ada beberapa pertarungan Sanji yang berakhir dengan kemenangan dia, but up until now seolah-olah Oda lebih fokuskan kekalahan kepada Sanji dan pertarungan-pertarungan yang tergantung. So this is the fact yang Oda susunkan kepada kita up until now, yang berkemungkinan sebenarnya Oda nak tunjukkan something big kepada kita tentang Sanji dalam Wano Arc ini. So apa yang aku boleh cakap? Berkemungkinan seperti peminat Sanji, Oda nak buatkan Sanji ni sendiri frust dengan pencapaian dia sendiri. Sebab tengoklah masa dengan Black Maria yang berakhir dengan dia menyusahkan Robin, nak kena Robin dan Brook juga datang nak selamatkan dia. Come on, paling tidak tak boleh lawan pun, try lah selamatkan diri sendiri. Dan begitu juga masa dekat Whole Cake Island, Sanji tak percayakan kru dia, tak nak libatkan kru Mugiwara dalam masalah dia, cuba selesaikan masalah dia tu sendiri, yang akhirnya hanya mengeruhkan lagi keadaan, membahayakan nakama-nakama dia, pukul kapten dia sendiri yang sebenarnya cuba untuk selamatkan dia. Alright guys, aku bukan nak kutuk Sanji, dengar dulu. So kat sini seolah-olah Oda nak susun cerita menunjukkan betapa gagalnya manusia bernama Sanji ni, dan sekarang dia ada red suit tapi dia tak nak guna red suit tu sebab dia tak nak ada kaitan dengan Germa Double Six. Only because of that reason kau tak nak pakai red suit tu. Sedang nyawa kawan-kawan kau dalam bahaya, ramai lagi nyawa aliansi diorang dalam bahaya, still kau nak pentingkan diri sendiri, tak nak pakai red suit, tak nak jadi lebih kuat. Dan dalam spoiler chapter 1029 ni pun kita dapat info Sanji cuba untuk larikan diri hanya semata-mata kerana pride, nak jaga maruah diri dia. So guys, kat sinilah aku ada satu teori gila yang mungkin sangat-sangat menarik kalau this thing happen. Kenapa Oda buatkan Sanji ni sebagai satu karakter yang gagal, karakter yang tak boleh diharapkan, karakter yang perlukan bantuan orang lain dalam masalah dia, adalah disebabkan satu nama, Sora. Korang mungkin pelik, sebab apa pula Sora kan? Alright, let me explain. Sebab benda ni sangat menarik tau. Sebab apa Sora? Sebab satu, Sora tu adalah nama mak Sanji. Kedua, sebab Sora tu adalah nama untuk satu watak komik paling popular dalam dunia One Piece yang diterbitkan dalam WEJ, World Economic Journal. Dalam chapter 825, Vito telah mendedahkan bahawa Sora adalah nama watak fiksional untuk seorang hero marine yang mampu untuk berjalan di atas air, dan Sora telah bertarung menentang Germa Double Six. Dan dalam pertarungan Sora menentang Germa Double Six, Sora telah dibantu oleh robot yang mampu untuk transform, dan juga haiwan peliharaannya yang berupa burung camar laut. Dan dalam chapter tu kita boleh tengok masa Vito duk cerita pasal Sora dan Germa Double Six, Sanji nampak sangat murung. Dan dalam manga tak ditunjukkan sangatlah pasal pertarungan antara Sora menentang Germa Double Six. Tapi kalau kita tengok dalam anime episod 783, Sora menentang only 4 orang Germa Double Six, dan seorang lagi nampak macam ketua doang lah kan. But bukan maksud aku chapter 825 tu akan menjadi ramalan yang lepas ni Sanji akan kalahkan Germa Double Six ke apa. But maybe lepas ni Sanji akan pakai juga red suit tu dan bertarung dengan Queen, yang akhirnya membuatkan orang yang menyaksikan kemenangan Sanji tu akan teringatkan doang kepada Sora. Seterusnya membuatkan doang terfikir yang Sora tu sebenarnya bukanlah the marine hero, but actually the Mugiwara hero, Sora the warrior of the sea. Seterusnya akan restore balik maruah
ibu kepada Sanji yang juga bernama Sora, yang akan membuatkan Sanji berasa bangga memakai red suit tu. Yalah, reason dia tak nak pakai red suit tu adalah sebab dia tak nak ada kaitan dengan Vinsmoke family. But then Sora pun Vinsmoke juga, menyebabkan dia boleh terima hakikat tu. Dan kemenangan Sanji ke atas Queen tu juga akan restore balik maruah Sanji selama ini. Dan after all, Sora dengan Soba tu kan dekat-dekat kan. Dan begitu juga macam yang kita boleh tengok dalam spoiler 1029, Queen menjelaskan bahawa one of eksperimen Judge juga adalah untuk remove perasaan dalam anak-anak dia. Seterusnya restore balik maruah Sanji yang bukan sahaja memiliki hati yang sangat-sangat baik, bahkan lebih dari itu tak nak susahkan nakama dia dan sangat pelembut dengan wanita. But guys, teori Sora tu just what I want to happen je lah, okay? Bukan aku yakin that perkara tu akan berlaku. Aku just harap sangat-sangat something like that berlaku yang akan mengaitkan what has happened before. The reason why adalah sebab Sanji sangat bencikan keluarga dia sampai maybe dia terlupa yang dalam family Vinsmoke dia juga ada insan yang teramat dia sayangi yang bernama Vinsmoke Sora, iaitu mak dia sendiri. Tapi kita dapat bayangkan kan, dengan perubahan yang telah berlaku pada tubuh Sanji, ketahanan tubuh badan dia, kekuatan fizikal dia, ditambah lagi dengan kelajuan red suit tu, will be a perfect attacking and defense mechanism kepada Sanji untuk menang melawan Queen. So guys, what do you think? Please drop your comment down below. So guys, that's all I have untuk perkongsian hari ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang ada hari di mana kita rasa macam tak nak buat apa dah, seolah-olah mengisytiharkan kekalahan kita dalam senyap. Rasa tersangat penat, tersangat kecewa dan rasa patut menyerah dan akui kita telah gagal. Hari yang di mana perasaan sebegini wujud, saat di mana perasaan sebegini terlintas, saat dan hari itulah kita perlu segera mendongak dan tertanya kenapa kita bermula dulu mendongak dan lihat kembali sasaran yang kita sendiri percaya. Kalau kita berjaya capai impian tersebut, betapa orang yang nak kita bahagikan itu gembira. Bahkan paling penting, betapa gembiranya, bahagianya, puasnya perasaan kita saat kita berjaya capai apa yang kita impikan. Jangan pernah merunduk my brothers. Bahkan teruslah mendongak ke arah aras yang telah kita bidikkan. Terus berusaha sehingga kejayaan berjaya kita lakarkan. Dan until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi